Intro. Kerajaan yang dipimpin oleh orang bukan Islam mengancam keselamatan dan hak orang Islam, seperti mana yang berlaku di negara Perancis dan India, yang mana kerajaannya menyekat hak wanita Islam untuk bertudung. Selain itu, terdapat juga negara yang menormalisasikan kebebasan sosial yang melampau sehingga kerajaan mereka membenarkan hubungan sejenis. Berikut merupakan beberapa pandangan berkenaan pemilihan pemimpin negara. Baik. Ada itu ciri-ciri pemimpin yang macam mana yang boleh kita patut pilih? Orang Islam. Pertama, mestilah orang yang Islam. Ketua negara mestilah orang Islam. Dan mestilah disebut itu mestilah lelaki ya. Disebut dulu lelaki. Wanita boleh, tapi dia bukan jawatan utama ketua negara. Jangan. Kalau mungkin timbalannya ataupun jawatan khusus itu mungkin bolehlah. Baik. Kemudian apa ciri lagi? Mestilah yang penting juga ialah mesti adil. Adil. Adil maknanya apa dia? Adil maknanya orang yang tidak pernah buat dosa-dosa besar. Tidak ada rekod. Tidak ada rekod dia rasuah dosa besar. Tidak ada rekod dia minum arak dan sebagainya. Sebab dia sangat berkait. Sebab dia timbul bulletin dari tuhuhan. Banyak benar masalah. Dia kena jelas. Sebab itulah jadi pemimpin yang paling bersih. Sebab dia dalam mimpin negara ini dia banyak juga Islam menggunakan konsep apa dia. Kadang-kadang mereka dapat ilham daripada Allah, pertolongan Allah. Diperlukan orang baik-baik macam ni ya. Dia berkait dengan perbezaan dari segi politik, sosial, ekonomi dan semua itulah. Dia hanya berkisar sejauh mana kepimpinan itu boleh menerajui sesuatu dasar ataupun idea yang terbaiklah untuk Malaysia. Dia tidaklah kata sekiranya orang bukan Islam mentadbir Malaysia ataupun negeri dalam konteks federalism kat Malaysia ni, dia boleh menggugah kestabilan dan juga keamanan negara. Dalam konteks Malaysia hari ni, kita cuma tengok jika pemimpin itu daripada kalangan bukan Islam, maka dia timbul persepsi politik itu. Persepsi politik itu yang timbul apa yang akan berlaku pada negara, apa yang berlaku pada negeri sekiranya diperintah oleh orang bukan Islam. Maksudnya persepsi ini telah membimbangkan oleh seluruh rakyat Malaysia, termasuk di peringkat muda dan juga di peringkat yang berumur lah. Dan persepsi ini sentiasa bermain di media sosial. Dalam konteks demokrasi hari ini, media sosial merupakan perkara yang penting ke arah kita kata untuk mencapai demokrasi yang matang. Pada saya dia tak ada masalah pun. Dalam konteks kita mentadbir negara ini dari sudut politik, ekonomi itu, kita tengok dari sudut kepandaian lah, kebolehan pemimpin itu. Jika dia bukan Islam, dia mampu dalam konteks mentadbir negara, apa masalahnya? Dan dia boleh membantu negara menaikkan ekonomi negara, dia boleh mentadbir sistem dengan lebih cekap, dengan lebih proaktif, dia boleh menarik pelabur-pelabur asing untuk datang ke Malaysia tanpa menggugah apa pun perlembagaan negara yang kita kecapi hari ini. Saya ingat tak ada masalah pun. Cuma jika mungkin kita risau tentang polisi. Polisi itu perkara biasa. Siapa pun jadi pemimpin, dia mesti polisi berubah. Tapi asalkan perkara yang berkaitan dengan perlembagaan itu tidak diusik dan tidak ditarik, dirobek sehingga merisaukan rakyat Malaysia pada hari ini. So dalam konteks kepimpinan itu mesti ada perbezaan, sama ada Islam ataupun bukan Islam. Yang paling penting ke mana negara itu nak dibawa, idea apa yang nak dibawa. Kalau dia bukan Islam, dia bawa idea yang baik untuk negara, apa masalah? Tak ada masalah pun pada saya, okey lah kan, kecuali perkara-perkara yang menggugah kestabilan negara. Allah sebut ada 4 sifat mereka ini. Bahaya kalau mereka ini dilantik begini. Apatah lagi kalau ketua negara. Allah kata apa? La ya'lunakum khabala. Mereka ini tidak cuai untuk merosokkan orang Islam dalam hati mereka. So, jangan lantik mereka dalam perkara ini. Satu, waddu ma'anitu. Dan mereka ini sangat mengingini menyusahkan, memudaratkan orang Islam ni. Waddu ma'anitu.
Maksud Ustaz ni kalau kafir yang ada ciri harbi yang memusuhi orang Islam, membenci Islam tu. Kalau orang Islam yang itulah yang lainnya. Tapi Allah menyebut jangan nanti ini. Yang keduanya wadu ma'anitum, mereka sangat mengingini apa? Untuk merosakkan kamu, menyakitkan kamu, menyusahkan kamu orang Islam. Yang kedua, qad badatil baghdha'u min afwahim. Yang ketiga, dan berlaku pemusuhan di kalangan umat Islam hari ini pun puncanya tindakan mereka sebenarnya. Allah sebut. Cuba tengok di kerajaan di Syria, cuba tengok rujukan mereka apa bila kuasa luar yang bukan Islam mereka berpegang. Akhir sekali rakyat mereka, ulama-ulama dibunuh dengan dahsyat di Syria sebab rujukan mereka. Bila tengok Iraq, hancur lebur Iraq sebab apa? Antaranya rujukan mereka non-Muslim, orang bukan Islam. Dengan soalan ini, saya ingin membawa satu penulisan Dr. Ahmad Ar-Raisuni yang mana pakar kawaid usul ataupun pakar siasiyah dalam di dunia ini mengatakan bahawasanya pemimpin itu ataupun pemimpin Islam itu seseorang yang faham tentang agamanya, which is faham daripada fardu ain ataupun fardu kifayah. Mereka ini perlu menguasai kedua ini, maka akan melahirkan satu pimpinan yang bagus, iaitu khususnya dalam negara Islam. Akan tetapi kalau kita lihat daripada sejarah-sejarah lampau, negara-negara yang dipimpin oleh umat Islam, saya bawa contoh yang pertama adalah contoh yang paling agung, iaitu contoh baginda Nabi SAW. Apabila sahaja Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasul, Nabi SAW apabila sampai ke Madinah membuat perlembagaan piagam Madinah dan sebagainya, maka Nabi SAW dengan watak akhlak Islamnya yang dibawakan, watak ini adalah akhlak yang ditunjukkan, ini adalah akhlak yang diwahyukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipraktikkan oleh Nabi SAW, dan inilah sebenarnya akhlak Islam yang patut diamalkan dari bawah. Kita boleh lihat bagaimana keharmonian Nabi SAW membuat perlembagaan dalam negara Madinah, iaitu Al-Munawwarah, yang mana kota-kota ini diterangi dengan perlembagaan yang adil, perlembagaan yang tidak kira daripada mana pun kaum yang anda datang, bangsa yang anda datang, maka undang-undang Piagam Madinah ini akan memberi kesamarataan kepada semua pihak, tidak kira bangsa, ras, agama dan sebagainya. Kalau kita boleh lihat, itu satu contoh. Contoh yang kedua, kalau kita boleh lihat bagaimana pimpinan-pimpinan yang baik, contohnya kita ada Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini adalah satu pimpinan agung yang membuka kota Konstantinopel, yang dalam sejarah Islamnya membawa kepada keharmonian, kebangkitan umat Islam. Kalau dulu saya ingat 1921 jatuhnya kerajaan Turki Osmani yang hancur leburlah ke semua kesatuan kerajaan Islam, dan hari ini kita cuba untuk bangkit, kita cuba untuk menyatukan semula kerajaan-kerajaan Islam ini yang sememangnya menampakkan satu semangat, menampakkan satu akhlak yang baik. Setiap rakyat dalam sejarah Islam kita boleh lihat orang-orang yang selama-mana tidak memusuhi kepada Islam, tidak memusuhi kepada agama Islam, maka pemimpin-pemimpin yang selayaknya dilantik dalam agama Islam ini, mereka ini melindungi semua bangsa, mereka ini melindungi semua hak mereka, sama sekali kita tidak menindas. Akan tetapi adalah dalam kita lihat dalam satu rumpun mesti ada 1, 2, 3 yang tidak baik, tetapi kita tidak boleh pukul rata. Tapi kalau bagi saya negara yang ditabir oleh Islam ini, kita akan banyak dapat manfaatnya. Kita akan, contohnya kita boleh dapat daripada segi pembelajaran percuma, free education, izin, mungkin kita boleh dapat kesihatan, free healthcare, kita boleh dapat perawatan yang percuma, kita boleh dapat kos sara hidup yang rendah, dan inilah yang sepatutnya kita amalkan sebagai pemimpin Islam. Dan saya cakap di sini atas kapasiti sejarah yang menunjukkan dan fakta-fakta yang menarik yang boleh kita bawakan, dan tuntasnya ingin saya nyatakan, apabila seseorang negara itu ataupun dalam suatu organisasi itu dipimpin oleh orang Islam, nescaya kalau mereka ini mematuhi Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Ulama, Qiyas dan sebagainya, maka percayalah cakap saya bahawasanya mereka ini akan menjadi yang terbaik, kerana mereka faham apa itu agama yang sebenar, itu apa itu Islam. Dinul haq, Islam yang adalah din yang hak, din yang menegakkan yang kebenaran,
menjatuhkan kebatilan. Itu sekian saja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntasnya, pilihlah pemimpin yang berusaha mempertahankan maruah diri, bangsa dan agama serta kesejahteraan negara, bukan pemimpin yang hanya menginginkan kuasa dan memenuhi cita rasanya sehingga pemimpin lain semua dianggap salah dan tidak kena. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.